anak Kudus. Amin. Sila duduk. Dan selamat datang tahun baru. Tolong buka ke Matius bab 2. Matius bab 2 ayat 11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan nampak anak itu dengan ibunya Maria. Mereka sujud menyembah anak itu dan mereka mengeluarkan emas, kemenyan dan lalu mempersembahkan semua hadiah itu kepada kita. But the words of my mouth and the meditations of our hearts be acceptable to thee, O Lord our God and our Redeemer. Amen. 2 minggu yang lalu kita telah menyambut hari Kristus. Betul kan? Kita menyambut hari Kristus sebab kita adalah hari kelahiran Yesus. Itu kita telah menyambut secara besar. Saya nak tanya satu soalan kepada kamu, Emily. Imagine hari ini adalah 25 Desember. Okay? Kamu masuk, kamu datang ke gereja untuk menyambut hari Kristus, ikut kebaktian hari Kristus. Selepas kamu masuk ke dalam gereja, tiba-tiba kamu nampak Yesus di depan kamu. Dan Yesus tanya kepada kamu, Emily, wah, kamu tengok, wah, Yesus, oh, selamat hari jadi Yesus. Kamu akan ucap apa? Kamu datang untuk menyambut hari jadi Yesus, kamu ucap mana boleh lah. Itu ucap lah. Itu kan tulisan. Macam ini yang punya. Dan Yesus tanya, apakah hadiah yang kamu telah bawa untuk saya? Nah, kamu datang untuk menyambut hari jadi Yesus. Okey? Dan Yesus jumpa lagi. Dan kamu kata, selamat hari jadi Yesus. Dan sekarang Yesus tanya, apakah hadiah yang kamu telah bawa untuk saya? Apa yang kamu akan jawab? Yesus, hari yang memang betul. Ini Christmas adalah hari jadi Yesus. Tapi saya gunakan hari itu untuk membeli hadiah untuk siapa? Saya lah. Betul kita memang kita menyambut hari Yesus kan. Tapi biasanya ada yang akan ingat Yesus lah bila mereka datang ke gereja, kalau mereka datang ke gereja. Atau untuk mereka, ini adalah hari Kristus, mari kita menyambut. Mereka akan jemput kawan-kawan mereka ke rumah mereka, mereka akan menyambut hari Kristus. Atau hari Kristus mereka akan bagi tuah. Tak tahulah. Ada? Mesti ada lah. Mana ada tuah? Mesti ada kan? Perlima. Ada bagi tuah kan hari Kristus? Tak ada. Dia itu beliau mana kita? Ini kita menyambut hari jadi hari ini ini adalah hari yang penting untuk kita. Yang bukan orang yang ini. Nah, selepas Yesus lahir, kita tahu Allah telah menghantar surat malaikat untuk memberitahu kepada gembala-gembala tentang kelahiran Yesus. Gembala-gembala itu mereka semua pun orang Yahudi. Inilah kali yang pertama
Yesus dikenalkan kepada orang yang bukan Yahudi. Oleh itu, di Malaysia kita menyambut hari Krismas kan. Di beberapa negara mereka akan menyambut hari Epiphany, hari ini ya, seperti yang kita menyambut hari Krismas. Untuk mereka hari Krismas macam biasa saja. Untuk mereka Epiphany ya, sebab hari itulah Yesus dikenalkan kepada kami yang bukan orang Yahudi. Okay. Dan kita baca di sini ya, ini biasa lah, ini drama yang kita lakukan semahan dan juga setiap tahun kita buatkan tu kanak-kanak akan buat tu kelahiran Yesus Kristus drama juga. Dan kita biasa kita ingat tiga raja dari timur, betul? Tak ada lah. Yang melawan Yesus bukan raja, bukan tiga orang. Kita baca dalam ayat 1, Matius 2 ayat 1. Yesus lahir di kota Bethlehem di negeri Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Kemudian beberapa orang halim gaji bintang dari timur, beberapa orang, mungkin sekurang-kurang 3. Kita rasa mungkin 3 sebab mereka telah beri 3 hadiah. Tapi saya rasa lebih dari mungkin ada lebih lah. Mungkin mereka telah berkumpul dan mereka telah ambil keputusan untuk memberi 3 hadiah. Tapi Alkitab tak beritahu berapa orangnya, berapa halim gaji bintang yang mereka bukan raja, ahli gaji bintang mereka datang. Dan bila mereka sampai, Yesus di mana? Bila tu ahli gaji bintang mereka datang untuk melawan Yesus, Yesus di mana? Di kandang Bethlehem. Di tempat mana? Di Bethlehem kita ni ya. Yesus lahir di mana? Di tempat. Ini bukan kita tahu di Bethlehem. Di hotel kan, di hospital IKSI kan, di mana? Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir di kandang domba. Di kandang domba kan. Kita selepas dia lahir, mereka letak Yesus di kandang. Dan dalam drama kita selalu pakai itu 3 raja akan datang dan Yesus, Yusuf, Maria dan gembala-gembala kan kumpul mereka akan ada di sana. Macam mereka macam gembala-gembala masih bersama Yesus bila raja datang. Itu ahli gaji bintang datang. Tapi mengikut Alkitab, bila mereka datang ahli gaji bintang, Yesus di mana? Di rumah. Di rumah. Dan Yesus pula bukan baby sekarang kan. Dia sudah jadi seorang anak. Dan mereka datang dan mereka membawa hadiah untuk Yesus. Hadiah ini ya, bila kita dijemput untuk perkahwinan majlis perkahwinan untuk ulang tahun kelahiran ulang tahun perkahwinan, kita biasa kita akan beli hadiah, betul? Kita biasa akan beli hadiah untuk beri kepada mereka yang menyambut ulang tahun perkahwinan ataupun ulang tahun kelahiran. Dan mereka datang, mereka nak bagi, mereka bawa hadiah untuk Yesus. Apakah hadiah yang kita boleh bagi kepada Yesus sekarang? Apakah hadiah yang kita
boleh bagi Yesus? Nah, Vanessa. Hati. Nah, hati kita. Ini ya, hati ya. Okey. Boleh bagi 100 maka. Okey. Lagi? Kehidupan. Ha? Kehidupan kita. Kehidupan kita lagi. Ada yang kata, saya dah bagi hati saya kepada Yesus, saya dah bagi serahkan kehidupan saya kepada Yesus, tapi langsung kita tak boleh nampak mereka di gereja. Betul. Memang kan? Untuk mereka sudah basuh kepala, baptize dan confirm. Baru-baru ini ada yang kata yang mereka dah baptize anak-anak mereka ni. Suruh mereka datang ke gereja dulu. Betul. Ini ya betul lah. Kita hati kita, kehidupan kita lagi. Menyembah, worship. Ini yang penting kan. Kita ini persembahan kita, tak kisah persepuluhan ke persembahan yang biasa. Kita bagi ke sebab kita mengasihi, kita menghargai apa yang Yesus telah buat untuk kita di atas sana. Apa yang kita ada dalam Yesus Kristus penyelamatan. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Betul. Oleh itu kita menghargai Yesus, kamu telah datang, Yesus kamu telah mati untuk saya, Yesus telah bangkit, Yesus akan datang kali yang kedua. Oh, saya sudah diselamatkan oleh Yesus. Oleh itu saya bagi persembahan. Okey. Tapi ini persembahan kalau kita hanya bagi saya. Dan bila kita beli hadiah pun ada bermacam-macam kan. Saya nak beli hadiah untuk girlfriend saya. Isi mencari hadiah yang sesuai kan, betul. Kalau untuk orang yang biasa, beli sajalah. Betul. Beli sajalah, betul. Ini kita tengok siapakah kita beli hadiah untuk siapa. Betul. Ini untuk Yesus yang kamu telah bagi kata tadi ya, hatilah, kehidupan kita sembah. Ini yang lain semua pun ini hanya tunjuk kepada Tuhan kita memang mengasihi dia. Tuhan tak payah, kita tak perlu lah. Ini di syurga, currency yang mana mereka guna di syurga? Kau siapa tahu currency yang mana sih? Currency Singapore kah, Euro kah, baht kah, ringgit kah? Di syurga tak ada bank. Ini tak ada bank negara di syurga. Puji Tuhan. Kita tak payah. Itu yang kita baca dalam Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 1. Bumi dan segala isinya milik Tuhan. Dunia dan semua yang mendiaminya kepunyaannya. Kata bumi dan segala isinya, semua. Dan kita juga baca dalam Mazmur 50 ayat 9. Aku tidak memerlukan lembu jantan dari ladang kamu, ataupun aku tidak memerlukan ringgit Malaysia ataupun dolar Singapura. Dia kata ni, ataupun kambing daripada ternakan kamu, kerana haiwan di hutan milikku, dan juga lembu di atas ribuan. Maksudnya saya tak perlu semuanya. Apa dia kata dia? Ayat 14. Persembahkanlah ucapan syukur sebagai korban kepada Allah. Yang penting ini yang apa ini yang itu persembahan semua ini semua. Yang ayat 14. Persembahkanlah ucapan syukur. Persembahkanlah ucapan syukur. Kita mesti sembah Yesus dengan hati yang tulus. Kita tanya kan, kita mesti ingatlah. Saya masuk di mana? Dalam mana? Ruang yang maha kudus. Sebab saya menyembah Tuhan yang
Maha Kuasa. Dia suka, dia mahu kita sembah dia. Ini kita tolong buka ke Keluaran. Ini sembah ni penting kan? Sembah ini penting. Okey, ayat 3. Jangan sembah Tuhan lain. Sembahlah aku sahaja. Ini adalah apa dia? Ha? Keluaran 20 ayat 3. Hukum Tuhan dan commandments. Actually jangan sembah. Dia kata jangan sembah Tuhan lain. Inilah hukum yang pertama. The first commandment, jangan sembah. Dia kata jangan sembah Tuhan lain. Maksudnya kamu hanya sembah siapa? Menyembah saya. Jangan sembah sesiapa yang lain. Sebab pada masa kita tahu mereka telah menyembah banyak dewa-dewa yang lain. Sebelum Tuhan memberi hukum-hukum ini, selepas mereka telah menerima hukum-hukum Allah, mereka juga telah menyembah dewa-dewa yang lain. Mereka kata ni jangan buat patung bagi diri kamu. Patung yang menyerupai apa-apapun yang ada di langit, di bumi atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud atau sembah kepada patung apapun. Jangan sujud atau sembah. Jangan sembah. Pasal ini mana di rumah saya tak ada patung apa. Mana saya ada simpan patung di rumah? Ada? Tak ada. Pasal ini saya memang ini hukum halal ini bukan saya. Memang dalam perjanjian lama mereka telah menyembah patung itu Baal dan Ashtaroth. Mereka telah menyembah dewa-dewa dari negara-negara yang lain. Tapi adakah kita, bolehkah kita kata Tuhan, saya clean, saya suci lah Tuhan, saya suci lah. Tapi bila kita lihat, kita mengaji kehidupan kita juga ada patung, idol kita juga menyembah beberapa bekal dalam kehidupan kita. Di dalam perjanjian lama memang mereka menyembah patung. Tapi dalam perjanjian baru, halal Yesus telah memberi amaran, kamu tak boleh mengasihi Tuhan dan kamu tak boleh mengasihi Tuhan dan apa? You cannot love God and money. Betul? Betul tak? Dalam kita kamu tak boleh jadi hamba kepada Tuhan dan untuk money Ada juga kamu tak boleh untuk kamu dalam menyembah Allah dan juga menyembah perkara-perkara dunia ini Kamu tak boleh jadi kawan Allah dan kawan kepada dunia. You can't worship God and mammon. Itu yang word you can't worship God and mammon. Kamu hanya boleh sembah, kamu hanya boleh mengasihi Tuhan atau apa? Apa yang dunia ini bagi kepada kita? Betul? Ini mungkin ada harta lah, macam-macam kan. Dalam kehidupan kita juga ada patung. Macam gereja kita. Ini saya tahu dalam pengalaman saya, kita tanya mengapa kamu tak datang ke gereja? Simbol lah masa gereja lah masa. Memanglah sekarang sebab ini zaman moden. Dulu di kampung kita pergi ke ladang awal pagi dan balik. Betul kan? Ada tengah hari dah. Selepas tu
kita dah tak ada kerja. Kita jadi tuan kita betul. Nak hari Sabtu nak pergi ke ladang, hari Ahad nak pergi ke ladang, kita boleh pilih lah. Tapi kalau kita kerja di kilang atau di kerajaan ada shift, kamu tahu kita boleh kata, kita tak datang kerja. Kalau kita terpaksa pergi ke kerja, kita pergi kerja. Ini tanggungjawab kita sebagai Kristian. Kadang-kadang walaupun kita tak jumpa dipaksa, kita sendiri nak kerja overtime. Sebab dapat 2 gaji biasa kan. Overtime double pay. Oleh itu kita tahu sepatutnya kita mesti pergi ke gereja hari Ahad. Kita tak apa gereja tak apa. Saya nak pergi ke gereja dapat double pay. Nanti kenapa kita pergi, apa yang telah jadi patung pada kita? Gereja dan duit. Betul. Kita nak gereja. Kadang-kadang kita tak ada masa untuk Tuhan, tak ada masa untuk keluarga. Kita hanya nak gereja, cari uang. Tak ada tempat untuk Tuhan dalam hati kita. Itu jadi patung gereja dan duit ringgit Malaysia jadi patung kepada kita. Dolar Singapura jadi patung kepada kita. Kita menyembah ringgit, saya menyembah kamu, dolar Singapura. Ini jadi patung. Betul. Dan kadang-kadang ada yang sembah diri sendiri ya. Mereka nak jaga badan. Kita mesti jaga badan. Betul. Kita mesti jaga badan. Kadang-kadang kita belanja beribu-ribu ringgit untuk jaga muka kita. Kita nak jaga rambut kita nak jaga eyelash kita. Kita mesti menjaga lah, betul. Mesti menjaga lah. Takkan kita nak belanja semua uang, takkan kita nak belanja semua masa kita untuk kalau kamu mau tak mau, rambut kamu akan tukar color lah. Betul. Kamu boleh gunakan apa dye pun tak. Kalau hari ini guna, 2 minggu tak guna apa jadi? Akan kalau bernampak betul. Saya ni kita ada musim COVID. Saya tak langsung tak guna itu dye. Tiba-tiba satu hari saya kata, mari saya akan dye rambut kamu. Ada apa-apa kerja yang lain kita ada benar. Seronok juga. Tuan tengok, wah, rambut jadi hitam. Wah, dia ambil gambar, dia hantar gambar kepada keluarga dia. Wah, tengok. Wah, nanti mak mentuan, saya tengok gambar saya, dia cakap, wah, dia selalu panggil Edward lah. Dia cakap, Edward sekarang nampak macam suami baru. Saya cakap jangan buat ini putih-putih saja lah. Ada juga yang mereka nak buat mereka pergi gym, betul. Untuk mereka nak jaga badan. Mereka nak apa ni? 6 pack, bukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Extra. Tak habis mereka hujan kah, tak hujan kah, mereka mesti akan pergi ke gym. Mereka nak exercise. Saya pun adalah satu barrel saja adalah. Ini tak kisahlah ini ya, 6 pack kah, 1 barrel kah, kamu rambut putih kah, rambut coklat kah, rambut hijau kah, tak kisah. Apa yang penting kita boleh belanja lah, ini kita boleh belanja semua ni. Kita mesti mau jaga kesihatan kita mesti mau jaga tubuh kita mesti mau jaga. Tapi janganlah biar
mereka jadi patut untuk kita. Janganlah sembah diri sendiri. Sampai kita tak ada masa untuk apa-apa yang lain. Tak ada masa untuk Tuhan. Ada yang kata, hari Ahad saja yang saya free. Boleh saya mesti pergi ke gym. Hari Ahad saja yang saya free. Boleh saya mesti pergi ke itu parlor lah. Untuk parlor kan apa. Itu beautician lah. Yunam. Mana-mana sudah budi parlor lah. Ini kita bisa menjaga. Ini yang tak guna. Ini apakah sampai ulang kan? Kita mesti menjaga diri sendiri. Tapi jangan sampai mereka jadi kita mesti mencari uang. Betul. Kita mesti mencari uang. Kalau tak ada uang macam mana? Kita mesti cari uang. Kita mesti kerja rajin. Betul. Kita mesti jaga kesihatan kita, tubuh kita. Tapi janganlah biar ini semua jadi patuh dalam kehidupan kita. Kita boleh jadi kita boleh sembah ini. Tapi kita mesti sembah siapa? Yesus. Ini yang disembah itu yang penting. Tengok tolong buka ke Matius 4. Yesus dicobai oleh iblis. Ayat 8. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaannya kepadanya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan aku berikan kepada kamu jika engkau sujud dan menyembah. Ini juga iblis pun nak disembah. Betul. Dia kata, kalau kamu sembah saya akan bagi semua ini. Ini yang satu cobaan yang kita menghadapi setiap hari kan. Dia kata, kalau sembah saya akan bagi semua ini. Apa yang kamu mau dalam dunia ini saya boleh bagi kepada kamu. Sujud dan sembah saya. Ada ramai mereka sujud dan sembah iblis. Walaupun mereka tak ada patung iblis di rumah mereka, dalam hati mereka sembah. Sebab mereka nak kumpulkan harta dalam dunia. Ini harta yang kita kumpul tidak akan mengikut kita ke syurga. Tak kisah berapa harta, berapa rumah yang kita ada, berapa ekar tanah yang kita ada, berapa wang yang kita ada di bank. Selepas kita dah tak ada lagi, semua tak ada lagi. Betul. Saya selalu bertanya, semasa kalau kita hidup, kita akan panggil. Saya mungkin minggu lalu saya bagi tahu. Semasa kita hidup, mereka akan panggil kalau kita dengan nama. Betul. Selepas kita tak ada lagi, nyawa dah keluar dari tubuh kita, adakah mereka akan panggil kita dengan nama? Tak ada. Betul. Mereka kata mayat dah sampai kan? Mayat di mana? Betul. Betul kan? Mayat pasal di hospital kan? Mayat di ward kan? Mayat dah sampai di mortuary kan? Mayat di mereka dah bawa mayat ke rumah kan? Bila mereka akan ambil mayat ke kubur? Betul. Tapi hanya seorang yang akan ingat kita dengan nama, iaitu Allah Bapa. Sebab dalam buku dia telah tulis nama kita. Dan bila kita berdiri di depan dia akan panggil nama kita. Bukan dia panggil mayat. Dia akan panggil kita dengan nama. Oleh itu kita mesti setia kepada dia. Kita mesti sembah dia. Tengok, iblis kata, sembah saya. Tapi kata ni Yesus menjawab, pergilah hai iblis. Di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan abdikan diri kepada Dia sahaja. Dia kata sembahlah Allah. Dan kita mesti sembah Allah dan Allah sahaja. Itulah hadiah yang kita boleh bagi kepada Yesus. Bila kita datang, kita kata saya nak bagi hadiah. Yesus suka dengan
bila kita worship, bila kita sembah Allah dengan hati yang tulus. Kita akan sama dengan ayat ini ya. Yohanes 4 ayat 24 ya. Allah itu Yohanes 4 ayat 24. Allah itu dan hanya dengan kuasa Allah orang dapat menyembah Bapa sebagai Allah yang benar. Dan ayat 30. Masanya akan tiba, malahan sudah tiba apabila dengan kuasa Allah orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar, seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kita mesti menyembah Allah dengan kuasa Roh Allah dengan benar. Jangan kita datang ke gereja, kadang-kadang kita boleh guna nyanyi dengan mulut. Ini pada ayat Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Tuhan berfirman, bangsa ini mengaku menyembah aku, tetapi kata-kata mereka kosong. Kata-kata mereka kosong. Mereka menyembah, tapi kata-kata mereka kosong. Mereka nyanyi, cuma pun kosong. Hati mereka jauh daripada agama mereka yang hanya peraturan dan adat manusia yang diampas dan yang diampaskan. Apa yang penting? Hati kita. Kalau kita sembah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kebenaran, Tuhan kita boleh rasa Yesus bersama kita. Bila kita nyanyi, bila kita datang, tengok tu Kadi ahli bintang mereka datang, untuk apa? Kita akan pergilah. Kalau dapat-dapatlah. Kalau dapat cari Yesus, bolehlah. Ada. Kata berapa lama mereka datang? Perjalanan mereka berapa lama? Tapi mereka kata kita mesti cari Yesus. Kita mesti menyembah Dia. Kita mesti bagi hadiah ini kepada Dia. Sampai mereka jumpa Yesus, mereka tak bakal malu. Maksudnya bila kita datang Yesus, kita datang dengan hati. Ada yang tulisan, saya nak jumpa Yesus dalam kebaktian ini. Dan saya mesti rasa Yesus dalam kebaktian ini. Saya mesti terima berkat Yesus dalam kebaktian ini. Dan bila kita nyanyi dengan hati yang tulus, kita mesti akan rasa. We will definitely feel the presence of Christ. Kita mesti akan rasa Yesus ada bersama kita. Hanya tu hati yang saja kita tak, hati yang tak benar. Kita datang sebagai ritual lah, datang kerja. Semasa kita sembah Tuhan pun, pikiran kita bukan di sini. Pikiran kita di merata-merata tempat, hanya bukan di sini. Pikiran kita semua benar kalau kita fokus menyembah Allah Bapa, menyembah Yesus. Kamu mesti akan diberkati. Beban-beban kamu Tuhan akan terima daripada kamu. Tuhan akan memberi kamu kebebasan. God will lift all your burdens and give you the freedom. God will give you that blessing that you long to have when you come to worship. Tuhan memberkati kamu. Hadiah yang penting pertama sembah. Dan datang Yesus untuk menyembah. Yesus, macam kamu datang, Yesus, apa dia yang kamu datang bawa? Yesus, saya datang untuk menyembah kamu. Itu yang dia bawa. Okay, tak mahu apa lain. Betul. Dia datang Yesus, saya datang nak menyembah kamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Tinggi dan Maha Kudus, kami mengucap terima kasih sebab Bapa telah membawa kami ke rumah Allah untuk menyembah. Bapa, ini adalah satu berkat, dan kami juga Bapa nak serahkan pikiran kami, hati kami. Bapa, ini adalah niat kami untuk menyembah kamu dengan hati yang tulus, hati yang benar, dengan kuasa Roh Kudus. Bapa, berkatilah, terimalah
sembah kami Bapa dan berkatilah dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.